Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid semua? Semoga berada dalam keadaan sihat sejahtera insya-Allah. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini dapat kita bertemu lagi di dalam PDPR Sirah tahun 4. Insya-Allah pada hari ini kita akan mempelajari pelajaran 7 masih di bawah tajuk yang sama, iaitu Pembangunan Negara Islam. Pada hari ini kita akan mempelajari unit 4 dan juga unit 5, iaitu unit 4 ekonomi dan unit yang kelima teknologi. Jadi murid-murid semua boleh rujuk pada muka surat 49 sehingga 52 di dalam buku teks masing-masing. Ekonomi. Seperti mana yang telah kita pelajari sebelum ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan seorang yang bijak dan pandai menguruskan negara. Dan Rasulullah mempunyai pelbagai strategi untuk membentuk sebuah negara Islam yang maju. Antaranya ialah masjid, pembinaan masjid sebelum ni kita belajarkan, dan juga dari segi aspek pendidikan. Tidak terlepas juga Islam amat mementingkan dari segi ekonomi dan juga teknologi. Mari kita lihat keadaan Madinah sebelum kedatangan Islam. Keadaan ekonomi di Madinah sebelum kedatangan Islam. Masyarakat Arab Madinah ditindas dan ekonomi dimonopoli oleh orang Yahudi. Pada ketika itu, orang Arab Madinah ditindas. Perniagaan mereka ditindas oleh siapa? Oleh orang-orang Yahudi. Di mana pada ketika itu ekonomi Madinah dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Dan yang kedua, penipuan dalam perniagaan menjadi amalan. Pada zaman tersebut, sebelum kedatangan Islam, orang-orang Yahudi ni memang berniaga penuh dengan penipuan. Menipu dalam timbangan, menjual barang-barang yang rosak, menipu dalam harga. Jadi perkara-perkara ini adalah satu keadaan perniagaan yang tidak baik dan dilarang di dalam Islam. Yang ketiga, amalan riba dalam perniagaan diamalkan oleh kaum Yahudi. Pada zaman tersebut, orang Yahudi mengamalkan riba. Riba ni macam mana? Riba ni mengenakan kadar faedah ataupun kadar bunga yang tinggi. Sebagai contoh, Ustaz bagi pinjaman RM50. Tapi kamu kena bayar balik dekat Ustaz RM500. Jadi itu adalah salah satu riba yang merupakan salah satu penindasan dan kezaliman kepada orang yang meminjam tersebut. Jadi dengan kedatangan Islam, maka sistem ini dihapuskan. Keadaan dan amalan-amalan yang buruk ini dihapuskan setelah kedatangan Islam. Mari kita lihat pula bagaimana keadaan Madinah, ekonomi Madinah setelah kedatangan Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membina pasar berhampiran dengan pasar yang dipilih oleh orang Yahudi. Dan yang kedua, Rasulullah dan Islam mengamalkan sistem jual beli Islam yang bersih daripada penipuan, riba, kezaliman dan penindasan tadi yang Ustaz sebut tadi. Di mana sebelum kedatangan Islam yang diorang buat itulah yang diorang amalkan. Jadi setelah Rasulullah datang, apa Rasulullah buat? Rasulullah bina satu pasar betul-betul dekat dengan pasar orang Yahudi. Rasulullah buat pasar yang dekat dengan pasar orang Yahudi. Jadi apa yang berlaku? Pasar yang dibina oleh Rasulullah itu berkembang maju. Sebab apa? Sebab Rasulullah mengamalkan sistem yang benar, amanah dan tidak menipu di dalam perniagaan. Dan tiada unsur-unsur riba dan kezaliman. Jadi itu menyebabkan orang-orang Madinah lebih tertarik untuk pergi ke pasar yang dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi keadaan ini menyebabkan perubahan sistem ekonomi daripada sistem ekonomi yang mempunyai unsur riba dan penipuan kepada sistem ekonomi yang lebih baik, di mana tiada lagi unsur penipuan dan riba dan juga unsur penindasan. Jadi ini membuktikan bahawa Islam
berjaya membentuk sebuah sistem ekonomi yang baik dan teratur. Setelah kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, Islam telah tersebar luas di sana. Jadi Rasulullah pergi Madinah tu, Islam makin lama makin berkembang, makin lama makin kuat. Kebanyakan suku kaum Arab mula memeluk Islam kerana hanya Islam agama yang terbaik pernah mereka anuti. Setelah itu, orang Arab yang sebelumnya merupakan suku kaum yang saling bermusuhan, tetapi setelah kedatangan Islam, Islam berjaya menyatu padukan mereka. Dan juga seterusnya, Islam telah berkembang sehingga ke sempadan Empire Rom dan juga Parsi dan meliputi seluruh semenanjung tanah Arab. Jadi Islam ni dah tersebar luas dekat tanah Arab tu. Seluruh semenanjung tanah Arab tu telah dikuasai oleh Islam. Islam dah tersebar dah. Sangat luas dah tersebar pada waktu tu. Keamanan yang wujud telah menyebabkan ekonomi Madinah berkembang. Seterusnya, kota Madinah dengan sendirinya menjadi tempat menjalankan urusan perdagangan yang penting selain daripada kota Mekah. Dan akhirnya, kota Madinah ni menjadi tempat yang besar untuk urusan perniagaan dan perdagangan. Banyaklah pedagang-pedagang luar yang datang untuk berurus niaga dan berniaga di Madinah. Maka dalam keadaan ini menyebabkan Madinah ni semakin lama semakin maju, semakin lama semakin maju di bawah pemerintahan Islam. Seterusnya dari sudut teknologi. Teknologi. Islam juga mementingkan dari aspek teknologi. Jadi tak boleh kata Islam ni mundur. Islam tak mundur. Islam daripada zaman Rasulullah dah berkembang maju ke hadapan dari aspek teknologi. Mari kita lihat antara contoh kemajuan teknologi di Madinah ialah teknologi peperangan. Teknologi peperangan, iaitu kalau kita lihat kemajuan teknologi ini dapat kita lihat melalui peristiwa Perang Khandaq. Ingat lagi tak Perang Khandaq? Apa yang berlaku ketika Perang Khandaq? Apa strategi yang telah dilaksanakan oleh tentera Islam pada ketika itu? Teknologi peperangan yang baru ini telah diperkenalkan oleh seorang sahabat yang bernama Al-Farisi. Jadi sahabat ni, Salman Al-Farisi ni memperkenalkan satu sistem teknologi yang baru sebagai benteng pertahanan ketika Perang Khandaq tersebut. Apa strategi yang dia cadangkan? Salman Al-Farisi mencadangkan supaya menggali parit di sekeliling kota Mekah, di mana ia merupakan strategi baru yang asing bagi orang Arab. Jadi orang Arab pada ketika tu tak tahu, tak pernah terfikir sistem yang macam ni. Sistem pertahanan macam ni, iaitu dengan cara mengorek parit di sekeliling Kaabah. Jadi bila dah korek parit yang dalam, apa yang berlaku? Jadi tentera musuh tak dapatlah nak masuk ke dalam kota Mekah sebab dah ada parit yang besar di sekeliling kota Mekah tersebut. Jadi ini adalah sistem dan teknologi baru yang mana mengejutkan musuh-musuh Islam. Jadi perkara ini menyebabkan tentera musuh terkejut apabila tiba di Madinah. Dan mereka belum pernah melihat strategi perang seumpama itu sebelum ini. Akhirnya dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, kemenangan pun berpihak kepada tentera Islam. Jadi di dalam Perang Khandaq, kemenangan berpihak kepada umat Islam. Selain daripada teknologi peperangan, Rasulullah SAW juga menerima pakai teknologi perubatan dan juga pertanian walaupun daripada pandangan orang kafir. Jadi Rasulullah ni dia tak menolak juga pandangan daripada orang-orang kafir. Teknologi macam mana orang kafir buat. Tengok dari sudut pertanian dan juga perubatan. Ini menunjukkan keterbukaan Islam terhadap teknologi. Jadi Islam ini adalah sebuah agama yang maju ke hadapan dari sudut tidak kiralah daripada sudut ekonomi dan juga teknologi.
Islam ni dah maju ke hadapan. Jadi Islam ni menyeluruh, meliputi segenap aspek. Jadi begitu hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mampu membina sebuah negara Islam yang sangat maju. Jadi itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Jadi Ustaz harap murid semua bolehlah mengulang kaji pelajaran dengan menonton semula video-video yang telah Ustaz sediakan sebelum ini. Jadi terima kasih murid-murid semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.